Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, Jumpa lagi kita dalam kelas Cikgu Nazar bersama saya Cikgu Nazar. Hari ini kita akan belajar satu lagi topik di dalam Microsoft Excel, iaitu autofill. Baik, apa itu autofill? Autofill pada asasnya ialah automatically filling. Bagaimana kita boleh mengisi satu siri data secara mudah di dalam Excel. Sebagai contohnya, kita klik pada sel A1 dan kita masukkan satu nombor, nombor 4. Kemudian kita klik pada sel yang sama dan kita lihat di situ cursor kita bentuk tanda tambah yang lebar. Bila kita letakkan cursor ini di atas kotak kecil di penjuru bawah sel yang aktif, dia akan berubah menjadi tanda tambah yang nipis. Okay, bila dia berubah menjadi keadaan begini, tekan butang pada mouse dan tarik ke bawah. Dan bila kita lepaskan mouse, dia akan isi data yang sama ke dalam sel berkenaan. So ini kalau kata nombor itu sama. Kalau nombor itu berbeza, misal dalam B1 kita masukkan 1, enter, dan dalam sel B2 kita masukkan angka 2. So sekarang kita ada dua nombor yang berbeza. Jadi kita boleh highlight kedua-dua sel ini dan gunakan autofill, tarik ke bawah. Dia akan menghasilkan satu siri nombor yang berturutan, running numbers. Bukan saja kita boleh tarik sel itu ke bawah, kita juga boleh tarik dia ke kanan. Misalnya kita ada data secara horizontal begini, kita highlight dua sel dan tarik ke kanan. So dia akan menghasilkan data yang sama. Okay. Selain daripada itu, kita juga boleh masukkan perkataan. Sebagai contoh, kita letakkan kata Januari. Kita tarik ke bawah. So dia akan menghasilkan satu siri nama-nama bulan. Begitu juga kalau kita masukkan nama hari, misalnya dalam D1 kita masukkan perkataan Monday dan kita tarik ke bawah, so dia akan hasilkan satu siri nama-nama hari. Baik, bagaimana pula kalau kita memasukkan nama kita sendiri dalam sel? Contohnya dalam sel E1 kita masukkan Nazar dan kita tarik ke bawah. So Excel akan menghasilkan satu siri perkataan yang sama sahaja. Dia tidak akan mengeluarkan nama-nama yang lain. Mengapa? Sedangkan yang tadi, sebagai contoh, nama-nama bulan, nama-nama hari, kita boleh lihat dia dalam turutan, tapi bila kita type nama kita, dia tidak akan mengeluarkan nama orang yang berbeza. Sebabnya kita tiada sequence berkenaan nama-nama ini. Baik, bagaimanakah caranya untuk kita menghasilkan sequence? Okay, caranya begini. Pertama, kita perlu pergi kepada File tab. Di dalam tab, kita pergi pada green area ini dan klik pada butang option yang di bawah sekali itu. Bila kita klik, dia akan membuka satu dialog box yang dipanggil Excel Options dialog box. Okay, dalam Excel Option dialog box ini, kita lihat di sebelah kiri kita ada Categories area dan di sebelah kanan Content area. Dan saya nak kita semua pergi kepada kategori Advanced. Okay, kemudian di dalam content area kita scroll sampai ke bawah, sampai pada bahagian general. Dalam general ini kalau kita lihat last sekali, yang terakhir ini kita ada create list for use in thoughts and sequences, dan sebelah daripada ayat itu ada satu butang yang bernama edit custom list. Jadi kita klik pada butang edit custom list, dia akan membuka satu dialog box lain yang bernama custom list, dan di dalam dialog box ini kita lihat atau kita dapati ada dua kotak, iaitu custom list dan juga list entries. Di dalam list custom list kita lihat adanya senarai perkataan-perkataan yang sekiranya kita type salah satu perkataan dan gunakan autofill, Excel akan menghasilkan nama yang berikutnya seperti tadilah, January, February, March, Monday, Tuesday dan seterusnya lah. Okay. Bila kita type nama kita, tidak keluar, dia tidak dapat menghasilkan nama yang lain sebab kita tiada senarai itu di sini. Maka kita boleh buat satu senarai baru. Contohnya, saya klik dalam sel, dalam kotak list entries dan saya masukkan perkataan nama-nama lain. Contohnya saya masukkan di sini William, Harun, Azhar, Rashidah, dan yang terakhir mungkin kita boleh letak nama Timothy. Kemudian kita klik pada butang add
Jadi Excel akan memasukkan senarai tersebut ke dalam custom list dan ianya akan kekal di situ sampai bila-bila selagi kita tidak delete. Contoh kalau kata saya mahu membuang senarai yang sedia ada, saya boleh klik pada mana-mana senarai dan tekan butang delete, maka dia akan dihapuskan daripada senarai. Begitu juga. Okay. So dia akan dihilangkan secara kekal daripada custom list box. Baik, selain daripada kita memasukkan data itu secara manual di dalam list entries, kita juga boleh import data daripada luar. Sebagai contoh, kita sudah ada satu senarai data yang terdapat dalam file Excel yang lain. Jadi kita boleh ambil data tersebut daripada range dan kita import. Tekan butang import, so dia akan bawa masuk ke dalam kotak custom list. Okey, setelah kita masukkan dalam custom list dan kita tekan add tadi, kita tekan butang OK. Dan kita boleh terus gunakan senarai tersebut. Tekan OK sekali. Kita klik pada mana-mana sel dan kita type salah satu nama, William contohnya. Dan kita gunakan autofill untuk mendapatkan senarai nama-nama tersebut. Kita boleh tarik ke kanan, kita boleh tarik ke kiri, dan kita juga boleh tarik ke atas. Baik. Bukan sahaja kita boleh gunakan autofill ini untuk dapatkan satu senarai perkataan atau nombor, kita juga boleh gunakan autofill ini untuk mendapatkan siri jawapan. Contohnya kita ada sejumlah data dan kita ingin gunakan formula, jadi kita boleh copy formula itu secara mudah. Sebagai contoh, saya pergi kepada sheet nombor 2. Dalam sheet nombor 2 ini, saya masukkan beberapa nombor secara rawak. Sebagai contoh, saya ingin mendarabkan data yang terdapat dalam kolom A dengan data dalam kolom B. Jadi saya masukkan formula equal A1 times B1. Nah, saya tekan enter. Saya menggunakan relative reference di sini. Saya akan dapat satu jawapan, dan oleh kerana saya akan menggunakan formula yang sama untuk sel yang berikutnya, jadi saya boleh tarik sahaja ke bawah menggunakan autofill. Baik, itu sahaja berkenaan dengan autofill. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian.